Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menyambung pengajian ilmu kita dalam kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Dan mari kita sama-sama bacakan Ummul Kitab kepada Imam Al-Ghazali dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menimpahkan ke dalam dada kita setiap rahsia, cahaya, nur, ilmu dan juga makrifat yang telah dilimpahkan ke dalam dada Imam Ghazali. Niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga ke dalam hati kita dan jiwa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita telah sampai ke muka surat 31, nasihat yang ke-9. Tinggikan himmahmu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Wahai anakku yang tercinta, jadikanlah himmahmu itu dalam meningkatkan rohanimu dan jadikanlah segala kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu. Dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Maka satu dalam rangkap ataupun dalam perenggan yang pendek ini terkandung makna-makna yang tinggi dan juga mendalam yang tersirat di dalamnya, yang cuba disampaikan mesejnya oleh Imam Al-Ghazali. Jadikanlah himmahmu. Bila kita sebut himmah, bahasa Arab ini daripada himmah. Himmah maksudnya semangat, maksudnya suatu kekuatan motivasi yang berada dalam jiwa dan juga diri seseorang. Jadikanlah himmahmu ataupun semangat kentalmu itu dalam meningkatkan rohanimu. Bermakna seseorang itu kadang-kadang dia menggunakan himmahnya, menggunakan sebahagian besar daripada tenaga dan juga daya upaya semangatnya ke arah keduniaan, ke arah membangunkan daripada segi zahir, daripada segi luaran. Tetapi ada sesuatu yang lebih utama, yang lebih penting daripada yang berbentuk luaran dan juga zahir itu adalah semangat itu adalah digunakan lebih untuk pada aspek rohani kita, pada aspek batin kita. Dan kenapa kita perlu ditekankan aspek batin dan aspek rohani, nanti kita akan sentuh pada lain-lain yang akan datang itu. Dan jadikanlah segala kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu. Maka kerana apa kita berikan kegagalan kepada pihak hawa nafsu? Kerana hawa nafsu itulah yang patut diperangi, yang patut dimujahadahkan untuk kita berlawan dengannya. Rasulullah SAW dan sebuah sabdaan yang mengatakan, musuhmu yang paling ketat adalah yang berada di antara dua lambungmu, iaitu nafsumu. Nafsumu itu pada peringkat awal adalah nafsul ammarah. Kebanyakan manusia akan bermula daripada nafsul ammarah. Nafsul ammarah bisu, iaitu nafsu yang sentiasa mengajak manusia ke arah kejahatan dan ke arah keburukan. Dan kebanyakan ramai manusia adalah berada pada
pada tahap ini selagi mana dia tidak pergi kepada tahap yang berikutnya melalui penyucian hati, melalui proses tarbiyah, melalui proses tazkiyah, melalui proses penjernihan jiwa, proses zikir, menguatkan hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sentiasa berada di takuk yang sama, iaitu nafsul ammarah. Dan jika seseorang melawan nafsunya, melawan dan melawan, maka ianya akan berpindah kepada nafsu yang berikutnya, iaitu nafsu lawamah, iaitu nafsu yang mencela dirinya sendiri. Yang pertama tadi dia tidak mencela, dia hanya melakukan kejahatan dan dia merasakan ini adalah kebaikan dan ini adalah okey. Dia melakukan maksiat, dia melakukan dosa dan tidak merasa penyesalan dalam dirinya. Melakukan dosa dan tidak melakukan dosa baginya sama. Itu nafsul ammarah bisu'. Maka dia terus tenggelam dan terus terjerumus dalam dosa dan maksiat, dan dia tidak tahu bahawa dia berada dalam sebuah kegelapan. Dia berada dalam satu jurang kegelapan, jurang zulumat yang besar, yang jika dia mati dalam keadaan yang demikian, na'udzubillah min dzalik, maka keadaannya di alam barzakh adalah lebih dahsyat lagi, di alam mahsyar adalah lebih dahsyat, di mizan, di perhisaban adalah lebih dahsyat lagi. Maka daripada nafsul lawamah, dia mencela dirinya, dan masa yang sama dia juga masih berdosa dan juga maksiat. Tetapi ada satu tingkatan yang memisahkan antara lawamah dan juga amarah, adalah lawamah ini dia telah mula mencela dirinya. Dia melakukan dosa, kadang-kadang dia tersungkur dalam kemaksiatan, tersungkur dalam dosa, tetapi dalam masa yang sama dia mencela dirinya. Mengapa aku lakukan yang demikian? Hei diri, hei diri, kenapa kau lakukan dosa? Kenapa kau lakukan maksiat mata? Kenapa kau melakukan maksiat tangan? Mengapa kau melakukan maksiat lidah? Mengapa kau mengumpat dia? Mengapa kau buka aib dia? Kenapa kau nak ceritakan kelemahan dia, kekurangan dia? Bukankah kau pun banyak kelemahan? Kau pun banyak dosa, kau banyak maksiat, kau pun banyak aib. Kalau kau sibukkan diri kau dengan aib kau sendiri, bahawa kau tak akan ada masa untuk melihat aib orang lain. Lihat aib kau sendiri. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki penuh dengan aib, penuh dengan kotoran. Lihat hatimu itu, banyak lagi cinta dunia, banyak lagi cinta kepada sanjungan, banyak lagi takabur, sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Hisap dirimu, hisap. Maka dia sentiasa bermain dalam jiwanya, dalam raganya. Lawamah, lawam itu yang sentiasa mencela. Bukan mencela orang lain, mencela dirinya. Kita tidak boleh bersangka buruk dengan mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kecuali pada diri kita sendiri, nafsu kita. Sangka buruk dengan nafsu kita, sangka jahat dengan nafsu kita. Apa nafsu kita nak buat? Apa lepas ni nafsu plan? Apa nafsu syahwat lepas ni? Rencana dia, plot dia. Sangka buruk pada dia, sangka jahat pada dia, dan cuba tangani. Dan juga mujahadah. Mujahadah perlukan kekuatan iman, perlukan perbicaraan iman, perlukan kepada istiqamahnya, duduk dalam majlis-majlis khair, majlis-majlis yang membawa kita lebih hampir pada Allah, lebih kuat hubungan kita dengan Allah. Kuatkan dan juga istiqamah kita dalam rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga solat jemaah kita. Apabila kita sentiasa berada di tempat yang khair, Allah Subhanahu Wa Taala memberi suatu kuasa positif dalam dirinya, suatu tenaga positif, suatu tenaga iman dalam dirinya. Apabila dia sentiasa meletakkan tempat dirinya dalam tempat-tempat khair, sentiasa berdamping dengan orang-orang saleh, berdamping dengan orang-orang yang baik, dia memilih kawan-kawannya, dia memilih rakan-rakannya. Mana-mana rakan yang sentiasa bawa dia kepada majlis-majlis ilmu, bawa dia kepada kerja-kerja kebajikan, misi-misi kebajikan, misi kemanusiaan, bawa kepada khair, orang macam ni saya nak kawan. Bukan apabila orang ini sentiasa bawa kita kepada perkara-perkara sedekah, infak, untuk kenalkan madrasah, saya tak nak kawan dia ni. Dia ni menghabiskan boreh saya, menghabiskan duit saya saja. Tidak, orang yang seperti ini yang kita kawan. Orang seperti ini lebih banyak kita kena kawan, lebih orang yang banyak kenalkan kita kepada bisnes. Walaupun bisnes itu pada zahirnya kita nampak daripada segi keduniaan kita bertambah, tetapi kadang-kadang ianya juga melupakan dan mengalpakan kita kepada akhirat. Bukan bermakna kita tidak perlu berkawan dengannya,
Tapi para orang yang sentiasa membawa kita kepada arah kebajikan, kepada perkara yang mengumpulkan bekalan, menumpukkan bekalan kita di akhirat, itu yang lebih kita berhajat kepadanya. Nabi SAW mengatakan, perhatikan siapa kawan kamu, siapa taulan kamu, kerana agama kamu bergantung di atas agama rakan kamu. Falyanzur, Nabi SAW kata, lihat, pandang siapa yang kamu kawan, kerana agama kamu boleh dipengaruhi oleh rakan kamu. Coraknya boleh dicorakkan oleh rakan kamu. Warna agama kamu, wajah agama kamu boleh diberi bentuknya oleh pengaruh kawan kita, pengaruh rakan kita. Kita perhatikan rakan-rakan kita. Dan jika belum ketemu, kita cari rakan-rakan. Kita cari mana siapa yang boleh kita berkawan, yang boleh bawa aku lebih hampir pada Allah, lebih hampir, lebih dekat pada Allah. Aku dapat kenal Allah, dapat kenal akhirat, lebih kenal dunia ni, apakah maksud dunia ni, apa maksud akhirat. Maka itu adalah yang lebih afdal. Antara permusuhan kita dengan syaitan dan nafsu, nafsu itu lebih jahat. Jika hendak dibandingkan antara syaitan dengan nafsu, yang paling ketat, yang paling musuh paling kuat pada kita adalah nafsu kita sendiri. Nafsu kita. Kerana apa? Kerana syaitan itu walaupun dia menggoda kita dan meletakkan was-was dan sebagainya, tetapi Al-Quran masih mengatakan bahawa wa kana syaitan wa kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya syaitan ini adalah dhaif. Kenapa? Dia hanya membisikkan, dia hanya mampu membisikkan kepada kita. Dia tidak mampu untuk tarik tangan kita untuk bawa kepada kejahatan. Dia tak mampu. Dia tak mampu tarik kaki kita, tolak kita. Dia tak mampu ke arah kejahatan. Tetapi apa yang dibisikkan itu, apa yang nafsu kita terdetik. Bagaimana nafsu, jiwa itu, nafsu itu terkesan dan terpengaruh. Nafsu itu yang sebenarnya menolak kita untuk melakukan kejahatan itu. Maka problem yang sebenarnya adalah nafsu kita sendiri. Walaupun syaitan datang menggoda. Dan syaitan ini Al-Quran mengatakan minal jin wal ins. Syaitan ini ada yang datang daripada kalangan jin dan ada yang datang daripada kalangan manusia. Jadi mana-mana makhluk Allah yang derhaka pada Allah, yang langgar perintah Allah, yang mengajak makhluk lain pula untuk mengingkari Allah, maka dia berhak untuk mendapat title syaitan. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, syayatin minal jinni wal ins, para syaitan daripada kalangan jin dan juga manusia. Daripada kalangan jin itu yang jahat dipanggil syaitan, jin syaitan. Di kalangan manusia juga yang jahat dan bawa manusia pula pada kejahatan dan keburukan, dia juga syaitan daripada kalangan manusia. Maka perkataan syaitan ini tidak khusus dan tidak terhad pada jin yang tak nampak itu di alam gaib, tetapi ini juga dalam agama kita digunakan untuk manusia yang jahat, yang derhaka, yang bawa manusia kepada kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu berwaspada dengan orang yang sedemikian, melainkan jika kita ada kekuatan untuk dakwahkan dia. Ada kekuatan untuk dakwahkan dia. Kalau tidak, kita akan didakyahkannya. Kalau kita tak dapat dakwahkan dia, kita akan didakyahkannya, kita akan terpengaruh dengannya. Maka kita perhatikan siapa yang berada di keliling kita. Dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu. Allah, Imam Ghazali mengatakan, jadikan kematian itu hanya pada badanmu. Badan yang mana satu? Badan yang mana satu? Yang Imam Ghazali kata matikan yang itu. Itu yang mati. Maksudnya ada yang matikan yang itu, hidupkan yang lain. Maksudnya, jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu. Bermakna jadikanlah kehidupan itu pada rohanimu. Jadikanlah kehidupan itu pada rohanimu. Kerana manusia itu tidak terdiri daripada badan yang berbentuk zahir ini sahaja, tidak terdiri daripada jasad ini sahaja, tetapi ada elemen yang lain yang berada dalam badan tersebut yang merupakan hakikat manusia itu, merupakan hakikat diri. Apabila dia mengenal hakikat diri itu,
maka dia akan mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih jelas lagi. Kena juga faham bahawa dirinya bukannya berbentuk zahir ini sahaja, tetapi daripada kecil kefahaman kita yang patut dijaga, yang patut dikemaskan, yang patut dirapikan, yang patut dibersihkan, yang patut disucikan, yang patut dicuci mukakan, yang patut dihilangkan parut-parutnya yang berbentuk luar ni zahir. Tetapi ini adalah sesuatu kefahaman yang silap, kerana biasanya ilmu-ilmu yang datang daripada barat dia akan cabut, dia akan tanggalkan elemen-elemen yang berbentuk hakikat, yang berbentuk kerohanian, dan apa yang disajikan daripada ilmu-ilmu itu adalah sesuatu yang berbentuk luaran dan juga zahir, walaupun namanya ilmu psikologi. Sehingga kan ilmu psikologi yang tinggal di universiti itu, walaupun namanya psychic, tetapi tidak ada lagi psycho di dalamnya. Dia lebih menyentuh kepada zahir dan juga luaran manusia. Itu adalah tragedi yang menimpa kepada ilmu, yang kita patut kembalikan suatu proses islamisasi dalam ilmu kita, supaya setiap ilmu yang kita belajar, apa sahaja subjek, mempunyai roh tauhid di dalamnya, mempunyai roh keimanan di dalamnya, elemen kerohanian di dalamnya, sehingga ianya tidak terpisah. Mana-mana ilmu tidak terpisah dengan sangkut paut dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap ilmu mempunyai talian yang rapat dengan agama Allah. Sains kaitan rapat dengan Allah, geografi kaitan rapat dengan ciptaan Allah, sains dengan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, matematik berkait rapat dengan keesaan Allah, yang ketunggalan Allah. Tapi mana dalam ilmu sains yang kita dengar ada nama Allah di dalamnya? Mana kita dengar ilmu geografi, ilmu fizik, ilmu kimia? Padahal ilmu-ilmu ini adalah banyak dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam kita pada zaman dahulu. Mereka mengkaji Al-Quran, mereka mengkaji hadis, mereka menjadi ilmuwan dan juga cendekiawan yang ulung dan juga gemilang. Yang pada itu di Eropah dikenali sebagai era kegelapan. Dan kita pun belajar di sekolah, zaman gelap pada ketika itu. Zaman gelap, Eropah mengalami suatu kemalapan ilmu. Gelap. Gelap di situ bukan gelapnya cuaca, gelapnya daripada segi ilmu mereka mundur. Itu yang kita belajar. Tetapi daripada aspek yang lain, rupanya di suatu tanah yang lain sedang gemilangnya, gemerlapan ilmu cahaya Islam pada ketika itu. Di Andalus, di Cordoba, pada ketika itu ilmuwan-ilmuwan Islam sedang gemilang. Pendeta-pendeta dan juga ilmuwan-ilmuwan yang datang daripada Eropah, yang datang daripada Itali, yang datang daripada Rom, mereka perlu menimba ilmu daripada ilmuwan-ilmuwan Islam. Dan ilmu-ilmu yang mereka timba itu mereka bawa ke tempat mereka dan mereka kembangkan. Dan kemudian berlaku dikatakan perang salib, dan berlaku ilmu orientalis. Mereka mula mengkaji mengenai Islam dan mereka cari apa kesalahan dan kelemahan Islam, dan mereka cuba masukkan ilmu-ilmu mereka untuk melemahkan Islam daripada segi dalaman, yang dinamakan sebagai perang saraf. Dan akhirnya mereka berjaya untuk mencelarukan ilmu, maka berlaku kepincangan demi kepincangan ilmu, sehingga menjadi tragedi adab dan juga akhlak apa yang kita hadapi pada ketika ini. Kerana kemunduran dan juga keruntuhan adab dan akhlak, keruntuhan kemanusiaan pada ketika ini tidak lain dan tidak bukan adalah berpunca daripada kecelaruan ilmu. Kecelaruan ilmu membawa kepada rosaknya adab dan akhlak, dan rosaknya adab dan akhlak pada kemanusiaan membawa kepada kepimpinan yang palsu. Maka ketiga-tiga perkara tersebut berkait rapat antara satu sama lain. Satu melahirkan yang lain, satu menjadi rahim kepada melahirkan natijah yang lain. Tiga perkara berasal daripada kecelaruan ilmu menatijahkan kepada peradaban, adab dan akhlak yang rosak, dan akhirnya melahirkan kepimpinan yang palsu.
Jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu. Kerana apa? Kena hidupkan rohanimu, hidupkan rohmu. Apakah sesuatu yang berbentuk rohani? Apakah yang berbentuk batin? Ada 4 elemen dalam badan kita yang perlu kita berinteraksi, yang tak nampak dengan mata kasar kita, tetapi itulah hakikat diri kita. Yang sebenarnya kita melihat ini adalah melalui roh yang berada dalam badan kita yang berbentuk batin. Ini hanya alat sahaja. Bola mata ini dengan kornea, dengan iris, dengan bintik kuning, dengan bintik buta, dengan titik optik dan juga saraf optik yang berada di dalam, dan juga pupil dalam mata kita. Itu semua alat yang diciptakan Allah SWT sebagai roh untuk melihat di alam dunia ini. Padahal sebelum ini roh kita pernah melihat tanpa pun bola mata, tanpa berhajat pada soket mata, tanpa berhajat pada kornea, tanpa berhajat kepada apa saja dalam bola mata ini. Kerana roh kita pernah melihat Allah tanpa bola mata. Bila roh kita pernah melihat Allah? Dalam Al-Quran dirakamkan, alastu bi rabbikum. Allah Ta'ala bertanya kepada seluruh roh-roh kita. Dan masa yang sama roh kita menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka kita semua menjawab, bala syahidana. Bahkan kami menyaksikan, saksi. Kita naik saksi. Sebab itu di dunia ini kita mengulangkan perkataan penyaksian tersebut, walaupun di dunia ini kita tak pernah melihat Allah, tak pernah melihat zat Allah. Tapi pengalaman roh itu pernah. Pengalaman itu roh pernah. Roh-roh kita semua pernah berada di satu tempat, di satu medan alam arwah. Roh kita semua berkumpul. Ada dibariskan, al-arwahu junudun munjandadah. Hadis sahih mengatakan bahawa roh-roh itu di alam arwah dibariskan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, walaupun roh aku telah masuk dalam jasad aku masih ingat lagi ketika aku di alam arwah, siapa yang berada di sebelah kanan aku dan siapa yang berada di sebelah kiri aku. Maka roh itu yang merupakan hakikat diri kita. Kita masih belum wujud di atas dunia ini. Hatta Nabi Adam pun masih belum diciptakan. Kita sudah wujud di alam arwah. Itulah diri kita. Roh namanya. Roh itu melihat dan menyaksikan Allah tanpa bola mata. Tanpa bola mata. Ini hanya digunakan untuk di dunia sahaja. Roh perlukan ini untuk di dunia, sepanjang hidup di dunia. Kemudian roh kita juga mendengar kalam Allah, alastu bi rabbikum. Itu roh kita mendengar kalam Zat yang maha indah, Zat yang maha agung. Dan kita mendengar bukan dengan kegendang telinga kita, bukan dengan pantulan kepada cuping telinga kepada masuk suara, bukan. Tapi dengan telinga roh kita. Tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Kita tak tahu, tidak mengetahui bagaimana rupa dan juga bentuk roh kita. Adakah seperti rupa manusia ini ataupun pada rupa yang lain, wallahu alam. Mengenai ilmu itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita mendengar kalam Allah dan kita bercakap. Dan kita bercakap bukan dengan lidah seperti ini. Bukan lidah, bukan dengan mulut, bukan dengan kotak suara. Ketika roh kita tidak ada lagi alat-alat ini, alat-alat yang berbentuk daging, yang berbentuk saraf, yang berbentuk darah, urat ni belum ada lagi. Tapi roh kita sudah boleh berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Bala syahidana. Itu semua suara kita. Itu semua suara kita. Kerana itu ulama sangat menekankan untuk kita diperingatkan sentiasa daripada mana alam kita berasal. Kita datang daripada alam yang kita pernah bermakrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna asal kita adalah makrifat kepada Allah dengan makrifat musyahadah, makrifat penyaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas dunia ini, walaupun mata kepala kita, mata kasar kita tidak pernah melihat Allah, tapi kerana pengalaman roh kita pernah. Sekali lagi kita mengulangkan ucapan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebab apa? Kita dah menyaksikan Allah Tuhan kami. Bukankah aku Tuhanku? Bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah pada ketika itu. Kita saksi, naik saksi. Seorang yang naik saksi dia perlu berada hadapan-hadapan, betul?
Tidak boleh seseorang memberi kesaksian dia tidak ada di tempat kejadian. Sebab itu kita sekali lagi mengulangkan ucapan tersebut, asyhadu, aku naik saksi, aku menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita tidak kata aku mengetahui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita tak kata syahadah begitu. Ucapan tauhid kita bukan aku mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak. Aku menyaksikan. Malam ini kalau kita faham makna saksi sahaja, suatu ilmu yang kita dapat malam ini. Kita bawa balik rumah, memahami makna kesaksian sahaja. Bila aku menyaksikan, aku disuruh untuk mengucap asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi. Baik, untuk naik saksi aku perlu berhadapan. Bila aku pernah berhadapan dengan Allah, di situ kita perlukan ilmu wahyu. Di situ kita perlukan sabda Nabi dan juga wahyu daripada Allah SWT yang menjelaskan daripada mana alam kita asal. Daripada mana asal alam kita. Dan roh itu berpindah ke alam rahim apabila badan ini, yang badanmu ini, apabila badan ini siap ketika umur 4 bulan. Ketika umur 4 bulan dalam rahim ibu kita, maka barulah roh kita, barulah kita kita masuk dalam sarung. Ini sarung kepada diri kita. Sebelum 4 bulan itu bukan kita, itu daging walaupun sudah ada 5 jari. Walaupun pada umur 4 bulan tu dalam rahim ibu kita itu, walaupun sudah ada 5 jari kaki, 5 jari tangan, sudah ada kepala, sudah ada jantung, sudah ada mata, walaupun sudah siap dah, kata umur 4 bulan tu dah siap. Tapi sebelum 4 bulan, jika bayi tadi gugur, maka bayi tadi gugur sebagai daging, bukan sebagai manusia. Tapi apabila umurnya 4 bulan, pada ketentuan Allah, untuk ditiupkan roh, untuk ditiupkan kita di dalam ni sarung ini, kenderaan ini, tunggangan ini, maka ketika itu kita menjadi insan. Satu elemen yang lain pada elemen yang lain. Maka di mana kita sebenarnya? Di mana hakikat diri kita? Yang tunggangan kenderaan ataupun yang asal diri kita? Mana yang patut kita utamakan? Mana yang patut kita lebihkan? Kebersihannya, kesuciannya, kejernihannya, makna-makna yang terkandung di dalamnya, antaranya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang lebih disucikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, telah berjaya, telah beruntung, telah bahagia orang yang menyucikannya. Mensucikan apa? Ha itu kembali kepada nafsu, kepada jiwa, kepada dirinya, rohnya itu. Dan apabila roh ditiupkan ke dalam jasad kita, jika ketika itu umur 4 ataupun 5 bulan dalam rahim ibu kita gugur daripada kandungan, kita akan bangkit di akhirat. Kerana kita telah menjadi manusia, kita akan bangkit di akhirat, tapi kita menjadi wildan. Dalam Quran mengatakan wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Akan Allah SWT munculkan, zahirkan di akhirat budak-budak seperti mana budak-budak yang meninggal ketika usia kanak-kanak sebelum balik di dunia ini, mereka di akhirat juga akan dibangkitkan sebagai kanak-kanak. Dan sehingga bila-bila mereka akan jadi kanak-kanak dalam syurga, mereka jadi kanak-kanak riang. Al-Quran apabila menceritakan tentang keindahan, keseruan akan syurga, yang mana antara pembantu-pembantu kepada ahli syurga yang menceriakan lagi keadaan adalah kanak-kanak. Kanak-kanak ini siapa? Kanak-kanak inilah mereka yang mati di dunia dahulu belum sempat akil baligh lagi. Ada riwayat mengatakan walaupun kafir, walaupun John, walaupun Jonathan, walaupun Kalimutu, tapi kerana dia mati sebelum akil baligh, maka tempatnya nanti wildan. Ada pendapat yang mengatakan nanti anak-anak orang kafir yang mati sebelum akil baligh di akhirat akan ditanya semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan berada di atas A'raf. Wallahu ta'ala alam. Walhasil, apabila roh kita telah masuk ke dalam jasad kita, jika sempurna 9 bulan, kita dilahirkan. Apabila kita dilahirkan ke alam yang ketiga,
Alam yang ketiga, sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, kita telah pun berada di stesen yang ketiga, alam yang ketiga dalam perjalanan kita dalam menuju ke destinasi yang terakhir. Alam arwah kita telah lepas alam yang pertama, kemudian alam yang kedua dan alam rahim ibu kita. Apabila sarung ini sempurna, siap, ketika 4 bulan kita pun masuk dan bayi mula bergerak menjadi insan. Dan apabila lahir ke alam yang ketiga ini, maka alam yang ketiga Allah Ta'ala mengatakan, kenapa aku lahirkan kamu? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan kematian dan aku ciptakan kehidupan untuk kamu, adalah untuk menguji kamu, untuk tes kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang buat terbaik untuk Allah? Ahsana amala. Allah nak tengok siapa yang tunjukkan dalam apa saja pekerjaan, perbuatan, ibadah dan juga amalan yang ada sifat ihsan di dalamnya. Apakah itu ihsan? Membuat dalam satu yang paling dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang terbaik, dengan sunnah yang terbaik, dengan uslub yang terbaik. Dalam setiap perkara ada ihsan, sama ada dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara keduniaan. Walaupun dalam perkara keduniaan ada perkara ihsan di dalamnya, untuk kita sempurnakan, lakukan dengan sempurna sebagai satu hubungan kita dengan Allah. Sempurnakan sesuatu kerja dengan baik. Kerana bukan bermakna kita kerja dengan orang bukan Islam, kita boleh ambil sambil lewa dengan pekerjaan kita, tidak. Pekerjaan kita itu ada satu kesangkut paut antara kita secara vertikal dengan Allah Ta'ala. Sempurnakan kerja dengan baik, kerana itu menjadi sumber rezeki kita. Itu ihsan. Dalam penyembelihan, kata Nabi SAW, ada sifat ihsan di dalamnya. Bagaimana kamu sembelih, kamu asah pisau kamu dengan tajam, dan kamu sembelih haiwan ternakan kamu dengan baik, sehingga dia tidak merasa kesakitan kerana tumpulnya pisau tersebut. Nabi SAW mengatakan bahawa Allah menetapkan pada setiap perkara ada ihsan. Allah Ta'ala bukan nak tengok kuantiti, Allah nak tengok kualiti. Allah tak tengok kuantiti, Allah tengok kualiti. Dan apabila masuk ke alam dunia, dan badan kita yang telah menanggung dan juga menjadi kenderaan kepada diri kita, iaitu roh, maka pertemuan antara roh dan juga jasad ini menyebabkan dan juga menatijahkan elemen-elemen batin yang lain juga timbul daripada perpaduan dan juga kesatuan antara roh dan juga badan tersebut, yang sebelum itu roh tidak ada, iaitu nafsu manusia. Nafsu timbul apabila bersatunya antara roh dan juga badan, jasad yang berbentuk daging. Yang berbentuk daging ini ianya mempunyai sifat-sifat kehaiwanan, ianya mempunyai sifat kebinatangan, ianya mempunyai sifat-sifat syahwati, ianya mempunyai sifat-sifat syaitani. Jadi apabila roh yang asalnya suci, yang asalnya makrifat pada Allah, yang asalnya jernih, bersih, apabila dimasukkan, maka sekarang berlaku suatu percanggahan antara yang suci dengan badan kita yang mempunyai sifat haiwani tadi, sifat haiwani. Tetapi apabila mula-mula dilahirkan oleh ibu kita, semuanya masih dalam keadaan bersih. Badan kita masih dalam keadaan bersih, roh kita masih dalam keadaan suci. Nabi SAW mengatakan setiap anak dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitrah. Setiap anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Apa maksud fitrah? Suatu yang bermaksud suci, murni, yang bermaksud di atas maksud tidak terganggu dengan mana-mana elemen dan juga anasir-anasir yang buruk. Bersih seperti kain yang putih, kata Nabi SAW. Nanti bagaimana kain itu dicorakkan, bagaimana ia diwarnakan, di situ adalah peranan ibu bapanya.
Di situ datang peranan siapa dia berkawan. Di situ datang peranan dengan bagaimana keadaan sekelilingnya memberi pengaruh kepadanya. Di situ nafsu yang berada dalam dirinya akan tumbuh, akan memberi kesan kepada dirinya. Baik, kita beri laluan pada azan insya-Allah. Baik, kita sambung. Roh apabila ia bertemu dengan jasad, maka akan menatijahkan sesuatu yang berbentuk nafsu di dalam dirinya. Nafsu itu yang berbentuk batin, roh itu juga berbentuk batin, nafsu juga berbentuk batin. Ada lagi elemen yang berbentuk batin, iaitu akal dan juga hati. Dan apabila kita menyebut mengenai jiwa, mengenai nafsu, mengenai hakikat diri, mengenai hati, mengenai akal, ianya adalah sesuatu yang berbentuk batin yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, tapi semuanya adalah diri kamu, dalam diri kamu. Dan hanya satu sahaja yang berbentuk zahir, yang berbentuk luaran, iaitu badan kita, jasad kita. Dan daripada keseluruhan elemen-elemen badan kita, satu yang berbentuk zahir, empat yang lain yang berbentuk batin, yang semuanya bersangkut paut antara satu sama lain, antara roh. Dan semua juga bersangkut paut dengan juga badan kita. Kerana itu bersama dengan kebersihan badan juga ada syariat. Daripada segi syariat, kita perlu bersihkan badan, kita perlu sucikan, mandi daripada junub dan sebagainya, mengangkat hadas kecil untuk melakukan solat, mengangkat hadas besar untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Di dalam masa yang sama, ada sesuatu aspek dan juga wajah batin yang perlu diberi perhatian, yang patut lebih diutamakan bersama dengan kebersihan luaran. Kebersihan dalaman adalah lebih besar lagi, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur. Itu Imam Ghazali mengatakan, kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, bukan tempat tinggal badanmu, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan tempat tinggalmu ialah liang kubur. Imam Ghazali tidak mengatakan tempat tinggal badanmu. Kenapa? Kerana kita akan berpindah ke suatu alam. Liang kubur di sini yang dimaksudkan Imam Ghazali adalah alam barzakh. Di situ roh kita akan terus hidup. Roh kita tidak mati. Roh kita berpindah daripada satu alam ke alam yang lain. Hanya sahaja untuk dunia ini kita perlukan kenderaannya, perlukan sarungnya untuk kita menunggangnya selama mana kita hidup. Sama ada 50 tahun, 60 tahun ataupun 70 tahun, kita perlukan yang berdarah daging ini. Yang berdarah daging ini moyangnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Moyangnya adalah Nabi Adam. Yang berbentuk dalaman itu, roh itu, moyangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moyang kepada seluruh roh-roh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moyang kepada jasad yang berbentuk adami ini, yang berbentuk daging, darah, tulang, ini moyangnya adalah Nabi. Moyang kita adalah Nabi Adam alaihi salam. Kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, maka sepanjang mana kita berada di atas dunia ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah di antara kita yang terbaik amalannya, dan apabila telah sampai ajal yang telah ditetapkan, ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diceraikan roh daripada jasad kita. Sekarang hakikat diri kita nak tinggalkan jasad ni. Hakikat diri kita kata goodbye pada jasad. Apabila berpisah dan bercerai daripada jasad, itu yang dipanggil sebagai kematian ataupun meninggal dunia ataupun kewafatan, dicabut. Apabila dicabut, maka kita berada pada hakikat diri kita. Jasad akan terbujur di atas pembaringan. Apabila ia telah, ia akan kejung, ia akan keras, tak lama lagi dia akan mereput. Walaupun jasad ini yang nampak pada zahir selama ini oleh ibu kita ataupun oleh anak-anak kita, oleh isteri kita yang disayangi, dicintai, tapi apabila hakikat diri kita sudah tidak ada di situ, maka harta jasad itu sudah tidak dapat ditampung lebih lama di dalam rumah lagi. Tidak dapat. Kenapa? Hakikat diri sudah tidak ada. Ada bola mata di situ tapi tidak boleh melihat. Di situ ada gegedang telinga, masih ada lagi mayat tetapi tidak boleh mendengar. Ada tangan tapi tidak boleh bergerak.
Ada jantung tapi tidak berdegup. Ada lagi darah saki-baki dalam badan tetapi tidak mengalir. Ada saluran kencing tapi tidak boleh berfungsi. Ada injap, ada pankreas, ada pundi kencing, ada bermacam-macam, tetapi segalanya tidak berfungsi. Kerana apa? Kerana hakikat diri yang menjadi generator kepada perkara semua itu berfungsi telah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu ulama memberikan kefahaman kepada kita bahawa apa yang kita melihat ini sebenarnya roh kita yang melihat. Yang kita mendengar ini sebenarnya hakikatnya roh kita yang mendengar. Yang menyebabkan kita boleh bergerak kerana kita masih ada roh. Yang menyebabkan kalau kita disakiti kita akan merasa sakit kerana ada roh di situ. Jika tidak ada roh, kita tidak akan merasa sakit di sini. Jika tidak ada roh, walaupun dibakar macam mana pun, dicucuk jarum macam mana, digunting, tidak akan merasa sakit kerana sudah tidak ada roh. Bahagian mana tidak ada roh, tidak ada rasa sakit lagi di situ. Jadi yang merasa sakit itu siapa sebenarnya? Siapa yang merasa sakit? Badan itu ataupun roh kita yang merasa sakit? Roh kita yang merasa sakit. Roh kita. Walaupun telah diperbadankan, kita nampak darah keluar di situ, kita nampak patah tangan, tapi yang merasa sakit secara hakikatnya adalah roh dalaman itu. Apabila roh tercerai daripada jasad, maka keluarga kita tidak mahu lama-lama simpan jasad ini, dikebumikan, disempurnakan, dimandikan, dikafankan dan dikebumikan, dan ianya akan hancur. Jasad ini alhamdulillah selama 60 tahun, 70 tahun menjadi kenderaan kita, kenderaan kepada roh kita, diri kita sendiri. Sekarang ini akan dimakan ulat. Ia akan menjadi habuan tanah. Ia akan hancur, hancur sehingga tulang juga pun boleh hancur di mamah usia, di mamah tanah, kecuali satu bahagian di hujung pinggul manusia tidak boleh hancur walaupun berjuta tahun. Nabi SAW mengatakan itu ajabul zamb, yang mana di situlah akan menjadi satu titik mula manusia akan bangkit semula di akhirat. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, nanti ada tiupan sangkakala untuk menghidupkan semula manusia-manusia daripada alam barzakh. Walaupun ketika itu kita telah reput, kita telah hancur luluh dan badan dalam tanah, tulang belulang telah dah berkecai, tapi Allah SWT ingin pulangkan semula roh kita. Roh kita tak mati. Roh kita tak mati. Mana-mana alam pun tak mati. Roh kita tetap ada. Roh kita akan dimasukkan semula kepada kenderaan tersebut untuk Allah Ta'ala bangkitkan kali kedua. Kita dulunya diciptakan daripada tidak ada. Jasad ini yang berbentuk jasad asalnya tidak ada. Allah yang wujudkan daripada tidak ada. Dan untuk mewujudkan semula kali kedua sebenarnya adalah lebih mudah daripada mewujudkan daripada tidak ada kepada ada. Seorang kafir Quraisy datang kepada Nabi SAW membawa beberapa ketulan daripada tulang yang telah reput. Datang di hadapan Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, adakah kamu mendakwa bahawa Tuhan kamu akan menghidupkan dan juga membangkitkan semula tulang belulang manusia setelah menjadi reput seperti ini? Dia mengambil tulang haiwan yang telah reput, dihancurkan jadi berkecai. Tanya Nabi Muhammad, adakah setelah menjadi reput seperti ini kamu mendakwa Tuhan kamu boleh bangkitkan semula manusia di akhirat? Maka turun ayat di dalam Al-Quran memberi jawapan kepada Nabi SAW untuk soalan yang diajukan oleh orang kafir yang bongkak angkuh tadi. Dia sedang menduga dan juga menduga kekuasaan Allah. Turun ayat, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza hiya khasimun mubin. Tidakkah mereka melihat bahawa ada insan yang kami menciptakannya daripada nutfah, daripada sperma, daripada setitis mani, kemudian tiba-tiba dia bangkit hidup dan dia menjadi seorang yang membentak dan juga memberontak kepada Allah yang maha nyata, menyatakan, menzahirkan kamu di atas dunia ini. Wa darabal insan wa daraba lana masalan, dan dia datang kepada kamu dan bertanya kepada kamu, adakah Allah Subhanahu wa taala boleh menghidupkan man yuhyil izam wa hiya ramim, wa hiya ramim? Siapakah yang boleh membangkitkan tulang belulang ini setelah dia hancur luluh?
qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad kekasihku kepadanya, Allah lah zat yang akan menghidupkan untuk kali kedua seperti mana Allah telah mencetuskan penciptaannya pada kali yang pertama. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, bukankah sepatutnya penciptaan kali pertama itu adalah lebih susah daripada kebangkitan yang kedua, penciptaan yang kedua? Kerana penciptaan yang kedua kamu sudah ada, cuma nak bangkitkan semula. Daripada penciptaan yang kamu memang terus tak ada langsung. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah berlalu ke atas kamu suatu fasa, suatu zaman yang mana kamu tidak pernah disebut, tidak ada siapa kenal kamu, habuk-habuk kamu pun tidak pernah ada dalam dunia ini, dan aku yang ciptakan kamu. Ya bani Adam, akhrajtuka minal adami ilal wujud. Wahai anak-anak Adam, akulah yang bawa kamu keluar daripada non-existence kepada existence. Zero. Habuk sel kita pun tak ada langsung atas dunia ni, tidak wujud. Allah yang mewujudkan. Dan setelah wujud, kemudian Allah Ta'ala matikan kita untuk bangkitkan semula untuk kali kedua adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ingin manusia menggunakan akalnya. Padahal untuk penciptaan pertama Allah kata, dengar, penciptaan pertama dan penciptaan kedua, kedua-duanya adalah mudah bagi aku. Kemudian apabila Allah Ta'ala takdirkan untuk manusia bangkit semula, pada badan kita, daging kita akan bercantum semula. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insan allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawiya bananah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, kata Allah dalam surah Kiamat juzuk 29. Adakah manusia menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan setelah mereka hancur menjadi tulang belulang? Bala qadirina ala an nusawiya bananah. Bahkan kami maha berkuasa dan maha kudrat untuk menghidup dan membangkitkan mereka semula, hatta kami akan menyempurnakan sehingga kepada hujung jari mereka. Allah Ta'ala menyentuh secara spesifik hujung jari. Hujung jari manusia, yang mana tidak ada dua orang manusia daripada awal penciptaan sehingga akhir yang mempunyai hujung jari yang sama. Kami akan bangkitkan kamu dan kami sempurnakan bananah, tips of your fingers. Walaupun kembar satu perut dengan ibunya, lahir seorang mempunyai hujung jari yang lain, seorang mempunyai jalinan hujung jari yang lain. Tidak ada dua manusia yang mempunyai bananah yang sama. Allah Ta'ala tak kata sehingga kami sempurnakan kepala kamu, kami sempurnakan mata kamu, kami sempurnakan kaki kamu. Tidak. Suatu yang menjadi suatu identiti kita. Di akhirat bagaimana di dunia ini kita mempunyai jalur ini, mana cop jari kita dalam kad pengenalan dan sebagainya. Di akhirat begitulah Allah Ta'ala akan bangkitkan semula tanpa cacat sedikit pun, tanpa satu jalur pun cacat, walaupun kita telah hancur lebur dalam tanah. Hancur. Bila dibangkitkan sempurnanya sampai Allah Ta'ala kata kemuncak kepada kesempurnaan, nah hujung jari kamu. Surah Al-Qiyamah ayat nombor 4. Secara spesifik Allah nak tunjukkan kuasa dan kudratnya. Dan ilmu mengenai teknologi cop jari ini hanya ditemui 100 tahun yang lepas, bahawa tidak ada dua manusia yang mempunyai jalinan jalur hujung jarinya yang sama, hanya dijumpai lebih kurang 100 tahun yang lepas. Maka jika seseorang mengatakan tak apa, saya masuk dalam kubur, jasad saya hancur, maka kalau dipalu pun saya tak rasa sakit. Yang merasa sakit itu roh. Yang merasa sakit itu roh. Kamu dipalu walaupun kamu rasa jasad kamu hancur, roh kamu di alam barzakh, dipalu dan dipalu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala jadikan kubur kita salah satu daripada taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kubur kita menjadi salah satu lembah daripada lembah api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang merasa sakit itu roh. Yang merasa sakit itu roh.
Nanti di akhirat roh dipadankan dengan jasad semula. Ketika itu segala kesusahan, kepanasan dirasai semula seperti mana yang kita rasai di dunia ini. Seperti mana kita berada di atas dunia ini, di sana sekali lagi kita rasa roh yang dipadankan dengan jasad. Ketika itu manusia akan merasa penyesalan kerana dia merasakan dia sudah, ini ada alam yang terakhir, lepas ini tidak ada alam lain. Ini alam yang suatu yang mistikal, suatu yang misteri, yang tidak seperti mana yang kita nampak. Allah Ta'ala telah beritahu sampai hujung jari kita akan dikembalikan. Seperti mana totok badan kita di sini, di akhirat Allah Ta'ala bangkitkan semula. Untuk bangkit kebangkitan kedua, penciptaan kedua, bagi Allah kata patutnya gunakan akal kamu. Allah Ta'ala kata itu patut lebih mudah bagi aku. Yang pasti akan terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa wali waqa'atiha kadhibah. Ini suatu kejadian, peristiwa yang akan terjadi, kata Allah, dan tidak ada pembohongan dan pendustaan di dalamnya, tidak ada pemalsuan di dalamnya. Aku bercakap yang benar, kata Allah. Hak, aku hak, kata Allah. Maka roh yang berpindah daripada alam arwah ke alam rahim, ke alam dunia, kemudian ke alam barzakh, kemudian di alam akhirat dibangkitkan semula. Jasad kita dibangkitkan dan roh kita dipadankan semula. Ketika itu kita akan melihat ibu bapa, kita akan melihat saudara mara kita, kita akan lihat rakan-rakan kita tanpa pakaian, tanpa selipar, tanpa alas kaki, tanpa berkhatan. Tanpa berkhatan, dalam hadis mengatakan bahawa setiap daging yang telah dipotong di atas dunia ini akan dikembalikan semula di akhirat nanti. Walaupun telah hancur, di mana ditanamkan, di akhirat dicantumkan semula. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, adakah mereka tidak segan antara satu sama lain, tidak melihat pandang memandang antara satu sama lain dalam keadaan mereka telanjang, dalam keadaan mereka tidak ada pakaian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada hari itu adalah hari yang penuh kedahsyatan, hari yang penuh huru-hara. Manusia memikirkan keadaan dirinya, nafsi. Di depannya ada perhisaban. Ada yang menyesal kerana rupanya apa yang diberitahu tentang hari ini benar-benar terjadi pada hari ini, benar-benar bangkit. Dia terleka dan teralpa dengan dunia, benar-benar rupanya akhirat itu benar-benar wujud. Dan hari ini benar-benar dia menghadapi apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perhisaban di hadapannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu haum qra'u kitabiyah. Haum. Ketika itu akan ada sebilangan manusia yang akan diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kanan. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahawa dia adalah orang yang berbahagia. Apabila dia menerima dengan tangan kanan, dia penuh bangga. Haum, lihat buku catatan aku. Iqra'u kitabiyah, baca kitab aku, baca buku catatan amalan aku. Di dalamnya ada amal-amal yang soleh, di dalamnya ada tahajud, di dalamnya ada solat jemaah, di dalamnya ada menuntut ilmu, di dalamnya ada jemaah, di dalamnya ada bersangka baik, di dalamnya ada tazkiyah, di dalamnya ada tarbiyah, zikir, dan subhanallah, ada bacaan Al-Quran. Dia berbangga. Ketika itu orang yang bangga tidak ada masalah waktu itu. Masalahnya di dunia ni kalau takabur, sombong di sini. Tapi di sana seorang boleh berbangga dengan pencapaiannya. Dia telah melepasi ujian Allah di atas dunia. Ujian Allah. Haum. Seperti orang yang dapat report card, gembira. Tengok report card. Di akhirat bila diterima saja dengan tangan kanan, dia tahu dia ini ada tanda ahli syurga. Baca. Mak baca, bapa baca. Tunjuk semua manusia. Iqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku telah meyakini sejak dulu lagi bahawa hari ini aku akan bertemu dengan hari ini. Aku telah yakin sejak di dunia lagi bahawa aku akan bertemu dengan Rabb aku pada hari ini. Haum. Iqra'u kitabiyah. Kitab aku. Catatan aku. Fahuwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Dia akan berada dalam satu kehidupan yang sentosa, tenteram. Pada ketika itu manusia dalam keadaan dahsyat. Kemudian dia akan dimasukkan jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi di sisi Allah, penuh dengan keseronokan, penuh dengan kenikmatan. Qutufuha daniyah,
yang mana tumbuh-tumbuhan dan juga pokok-pokok rendang menghiasi dan juga memperindahkan syurganya, yang mana setiap kali dia ingin makan buah-buahan, maka buah-buahan tadi akan datang kepadanya, dia akan rasa, dan setiap kelazatan 70 rasa yang Allah Ta'ala simpan dalam setiap buah akan terasa, bukan sahaja di tekaknya, bahkan seluruh badannya termasuk bulu romanya terasa kenikmatan daripada buah syurga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka malaikat akan mengatakan, kulu washrabu, wahai penghuni syurga, makanlah dan minumlah di atas pembalasan, di atas apa yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang sudah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun bagi orang yang menerima buku catatan amanannya dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tak datang dan dibangkitkan pada hari ini. Alangkah baiknya kalau aku tidak bertemu pada hari ini. Celaka aku punya betul-betul wujud alam ini. Ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau buku catatan ini tidak diberikan langsung pada aku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Subhanallah, hari keputusan betul-betul datang kepada aku. Apakah nasib keputusan aku hari ini diterima dengan tangan kiri aku sebagai tanda dia akan masuk ke dalam neraka Allah di atas kederhakaan kepadanya, malu dan segan di hadapan khalayak manusia. Bagaimana seorang mendapat report card dalam keadaan dihina dalam kelas? Kalau dalam kelas dia tidak dapat menerima kehinaan, bagaimana di hadapan khalayak bilion manusia? Ma aghni anni maliyah halaka anni sultaniyah. Telah hancur segala kekayaan aku, telah hancur segala penguasaan aku, pengaruh aku telah hancur, telah lenyap segala apa yang aku usahakan di dunia, segala lelah aku, segala mansion aku, segala mahligai, segala account bank aku, segala nama aku, title aku. Khudhuhu faghulluh. Segalanya telah lenyap. Yang dulunya title disandang di atas dunia, dia akan bangkit di akhirat fardan farda, akan bangkit dengan seorang. Yang dulu di dalam dunia dia mempunyai bodyguard dan sebagainya. Nabi SAW menerangkan dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala akan bangkitkan fardan, seorang manusia akan seorang-seorang, walaupun dia raja di dunia, walaupun dulu dia menteri, di akhirat dia seorang-seorang, tak ada siapa lagi bodyguard, masing-masing nafsi. Seorang menerima dengan tangan kiri, khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'aha sab'una dhira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Allah Ta'ala perintahkan malaikat heret dan juga seret dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, humban dia dalam api neraka Allah. Faghulluh, dan nyalakan api, panaskan api untuk dia, dan ikat dengan belenggu daripada 70 hasta daripada rantai dan palu, dan rantaikan dia, pukul dia. Dia akan berdoa, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Malik adalah malaikat penjaga neraka. Maka ketika itu dia dalam api neraka, dalam keadaan keperitan, kepedihan, kepanasan dalam neraka, dia tak nampak lagi Allah, dia terhijab daripada Allah. Yang dia nampak, dia cuba panggil Malik. Hadis mengatakan 1000 tahun dia mengatakan ya Malik, ya Malik, ya Malik. Selepas 1000 tahun barulah dia didengari oleh malaikat Malik. Apa kamu nak? Kata, minta Allah untuk matikan aku, minta Allah untuk matikan aku. Aku dah tak sanggup untuk berada dalam api neraka. Kemudian ditutup lagi, diseksa lagi. 1000 tahun lagi panggil, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Panggil malaikat Malik. Malaikat Malik penjaga api neraka. Selepas 1000 tahun lagi didengari. Bagaimana keadaan manusia yang dulu setiap perkataannya didengar, dipatuhi, dituruti, dan dalam api neraka dibiarkan, diseksa. Selepas 1000 tahun baru didengar, apa kamu nak? Dengan suara yang keras dan kasar. Tidak ada layanan, tidak ada pahawa dingin, tidak ada sejuk lapar, tidak ada sejuk, tidak ada tempat dingin dalam syurga, tidak ada tempat teduh.
Seorang berada dalam tempat panas, dia mungkin cari mana-mana sudut yang boleh dia mengambil teduh dan sejuk. Dan neraka tidak ada tempat dan tidak ada penjuru pun yang mempunyai suhu yang sejuk. Kemudian, apa kamu nak? Kata, matikan aku, matikan aku. Minta Allah cabut nyawa aku. Tidak ada kematian lagi setelah kematian di atas dunia ini. Orang yang berada di syurga akan selama-lamanya di syurga. Seorang yang tanpa iman dalam api neraka selama-lamanya dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kerana nyawa akan Allah, maut itu Allah Ta'ala akan jelmakan menjadi seekor kambing, dan malaikat akan menyembelih di hadapan para penghuni syurga dan penghuni api neraka. Penghuni syurga akan menjerit gembira kerana mereka hidup selama-lamanya. Maka orang yang dalam api neraka menjerit terpekik terlulung. Kenapa? Maut dah tidak ada setelah ini. Maut telah disembelih, bermakna tidak ada maut lagi. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikat, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tutup rapat-rapat api neraka. Setelah ini tidak ada siapa yang keluar. Wa la tukallimun, tidak ada sesiapa yang boleh berbicara dengan aku. Tapi orang yang berada dalam syurga, mereka dalam kenikmatan melihat Allah, berjumpa dengan Rasulullah, bersama dengan orang-orang yang soleh, melihat amal-amal kebajikannya. Subhanallah, Allah Ta'ala memberi ganjaran sesuatu yang lebih baik dan lebih utama, lebih bagus daripada apa yang fana dan juga binasa di dunia dahulu. Kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, badan kita itu tidak ubahnya laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirlah baik-baik untuk dirimu, dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Sayyidina Abu Bakar, tadi kita guna perkataan sarung, kita guna perkataan tunggangan, kita guna perkataan kenderaan jasad kita, kenderaan pada roh hakikat diri kita. Demikian antara salah satu yang cuba digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, badan kita adalah hanya sebagai kandang, sebagai sangkar burung. Yang asal adalah yang berada di dalam sangkar itu. Itu yang patut disucikan, itu yang patut kita berinteraksi baik dengannya. Jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan reda dan diredai. Kenapa irji'i? Kenapa digunakan irji'i? Irji'i ini adalah fi'il amar yang digunakan untuk feminin. Kerana nafsu itu dalam bahasa Arab feminin, nafsu, jiwa kita. Maka khitab itu Allah Ta'ala tujukan kepada jiwa kita, bukan hanya badan kita. Irji'i ila rabbik, mana yang nak kembali balik, cari jalan balik kepada Allah. Seperti mana kita alam roh yang bermakrifat di dunia ini, balik semula jalan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati yang kenal Allah, roh yang kenal Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan reda dan diredai. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohon syurga yang tinggi. Ini seperti mana sabda Rasulullah SAW ketika Sa'd bin Mu'az meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'd bin Mu'az. Artinya telah bergegar arasy Allah kerana kegembiraan ketika kematian Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'az adalah penghulu kepada seluruh sahabat Ansar. Kematiannya saja menyebabkan bergegar arasy kerana gembiranya dengan kematian Sa'ad. Kerana roh-roh yang baik, maka penghuni-penghuni di langit, penghuni-penghuni dalam kubur, mereka menunggu dengan baik, menunggu dengan baik. Bahkan kematian mereka daripada dunia ini, yang ada di dunia ini akan menangis. Quran mengatakan langit, bumi, batu dan juga gunung menangis kerana ada orang-orang soleh yang meninggal daripada dunia ini, kerana mereka adalah pasak bumi ini. Dan mudah-mudahan Allah melindungi engkau daripada menjadi laksana binatang ternak, seperti firman Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini laksana binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kerana roh kita itu yang suci masuk dalam badan kita, daging kita yang bersifat kebinatangan. Jika roh kita tidak disucikan, tidak disempurnakan perjalanannya menuju kepada makrifat Allah, menuju kepada jalan yang betul, maka ianya hanya tinggal sifat kebinatangan pada dirinya, sifat kehaiwanan. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, mereka bukan saja binatang, bahkan lebih buruk dan lebih teruk daripada binatang lagi.
Kerana mereka dikurniakan akal, mereka dikurniakan hati, mereka dikurniakan minda, tetapi mereka tidak gunakan bagaimana berinteraksi dengan roh mereka. Maka tidak mustahil bahawa engkau berpindah dari alam dunia ini ke dalam jurang api neraka. Dan adalah diriwayatkan bahawa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah diberikan kepada beliau segelas air sejuk, lalu beliau memegang gelas tersebut dan terus sahaja beliau pengsan. Apabila beliau telah sedar, lalu ada orang bertanya, kenapa tadi engkau jatuh pengsan? Beliau menjawab, tadi aku teringat angan-angan ahli neraka. Kelak nanti mereka berkata kepada ahli syurga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Artinya, limpahkan kepada kami sebahagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa sahaja makanan daripada rezeki yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Maka ahli neraka cuba membodek ahli syurga, kalau ada sitis air daripada syurga itu limpah-limpahkan kepada kami. Tapi bodekan mereka tidak akan dilayan, kerana akan ada border yang besar, yang hebat antara api neraka dan api syurga. Maka Imam Hasan Al-Basri apabila teringat akan angan-angan ahli neraka yang mereka hendak mati, yang akan mereka minta, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku ditukarkan menjadi tanah sahaja, menjadi debu sahaja, tidak ada hari perhisaban, tidak ada hari yang aku akan menghadap penuh kesesaan ini. Maka mengingatkan perkara tersebut, maka Imam Hasan Al-Basri kadang-kadang terpingsan, takut-takut dia juga termasuk dalam orang yang berangan-angan nanti nak pergi neraka. Apa yang dialami oleh Imam Hasan Basri, maka kita pakaikan pada diri kita juga. Kita amalkan bagaimana kalau kita nanti berada dalam situasi yang demikian. Bagaimana nanti kita yang mengharap daripada ahli syurga, bagaimana kita yang mengharapkan bahawa kita minta untuk dimatikan, minta untuk dijadikan debu, minta rezeki-rezeki, bodek rezeki-rezeki daripada syurga yang tidak akan sampai kepadanya, diharamkan untuk sampai kepadanya di akhirat. Semoga Allah SWT menghidupkan hati kita dengan mengingati mati, dengan mengingati hari akhirat. Nabi SAW mengatakan, ingatlah kepada sesuatu yang melenyapkan segala kelazatan dan juga kesedapan, iaitu maut. Sentiasalah ingat, aksiru zikra hazimil ladzat, kata Rasulullah. Ingatkanlah, banyakkanlah ingat kepada sesuatu yang melenyapkan segala kelazatan dunia dan juga kesedapan dunia, iaitu al-maut. Mengingati maut bukan untuk melemahkan semangat manusia, bahkan semangatnya akan menjadi kuat, motivasinya dalam kehidupannya akan menjadi kuat. Apabila hatinya, walaupun badannya dalam dunia ini, tapi hatinya terpaut erat dengan akhirat, dia akan menjadi kuat, rohaninya menjadi kuat. Dan semoga Allah SWT menjadikan kerinduan dalam hati kita kepada kampung kita yang asal, negeri kita yang hakiki, iaitu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di dalam golongan di bawah panji kemuliaan yang akan dipegang oleh Rasulullah SAW di akhirat. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita syafaat Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar, di perhisaban, di mizan, di sirat, sehingga masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Semoga Allah SWT matikan kita dalam husnul khatimah dan jangan matikan kita dalam su'ul khatimah. Allah maftah alaina futuhal arifin wa razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka aisha as-su'ada wa manazil ash-shuhada wa mujawarat al-anbiya wa sabr 'ala al-bala wa nasra 'ala al-a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da ya dzal manni wal a'ta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, sebelum itu saya ingin umumkan di luar sana ada NGO yang ingin mencari sumbangan untuk satu pulau yang baru dijumpai, yang terkandung Melayu Islam kita tetapi terbiar selama beratus tahun,
mereka ramai orang Islam dan mereka ramai daripada Ahlul Bait Nabi SAW. Beratus tahun mereka terpinggir dan juga terbiar. Mereka perlukan sumbangan bantu dan juga apa saja bentuk bantuan, dan mereka cuba untuk mengumpulkan beberapa haiwan korban yang boleh dibawakan untuk ke sana, dan kita cuba memberi bantuan. Kalau ada yang belum membawa duit, mungkin kita boleh register dahulu dan kita akan tengok. Tempat yang saya maksudkan adalah Pulau Sulu. Pulau Sulu adalah tempat Melayu kita, satu pulau yang paling timur sekali dalam Nusantara kita, yang sebelum ini misi kemanusiaan yang dijalankan oleh NGO ini, mereka pergi ke tempat-tempat seperti Cambodia, seperti Indonesia, seperti di selatan Thailand dan Burma, tetapi tempat yang terbaru mereka jumpa, subhanallah, begitu ramai dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin mereka, dalam keadaan kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang. Tempat ini adalah di Kepulauan Sulu, satu jazirah ataupun satu pulau yang berada di bawah Mindanao, di bawah Filipin. Ia tidak ada di bawah dia tidak dijajah, dia tidak mempunyai negara, tidak mempunyai pasport, tidak mempunyai IC. Mereka hidup dalam keadaan terbiar begitu. Mereka adalah saudara kita, orang Melayu kita, orang Islam kita, hidup begitu terjauh daripada pulau-pulau yang lain. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk membantu mereka, insya-Allah.